Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ingin memperkenalkan berkenaan dengan Taoisme dan Dewa Tai Ching bagi subjek falsafah dan isu semasa. Saya, Zulfadli bin Ibrahim, pelajar Universiti Teknologi Mara, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, bernombor 2021171101. Pembentangan saya pada hari ini berkisar tentang agama Taoisme dan Dewa Tai Ching merupakan salah satu Tuhan atau Dewa dalam ajaran atau agama Taoisme. Sebelum itu kita akan pergi terlebih dahulu mengenali apa itu agama Taoisme. Dari sudut bahasa, Tao membawa maksud jalan atau cara. Taoisme mengajar penganutnya dalam soal mencapai kedamaian fikiran dan keharmonian emosi. Di dunia pada tahun 2021, sekitar 12 juta penganut Taoisme di seluruh dunia, dan antara negara yang mempunyai penganut Taoisme yang paling ramai adalah China dan juga Taiwan. Di dalam ajaran Taoisme terdapat dua cabang yang paling utama, iaitu pertamanya falsafah Tao dan yang kedua adalah agama Tao itu sendiri. Dari sudut aliran falsafah Tao sudah berumur ribuan tahun dan akar-akar pemikirannya bertapak sebelum lagi daripada ajaran Confucianism. Manakala agama Tao bukan aliran agama rakyat yang mula berkembang 2 abad selepas perkembangan falsafah Taoisme. Bila bercakap tentang agama, kita tidak akan lari daripada tokoh utama di dalam sesebuah agama. Di dalam agama Taoisme ada dua tokoh yang utama. Pertamanya adalah Lao Tzu ataupun dikenali dengan nama Lao Zi yang lahir pada tahun 571 sebelum Masihi pada zaman dinasti Zhou di negeri Chu. Lao Tzu pada mulanya merupakan seorang pegawai istana di zaman dinasti Zhou, namun akhirnya mengambil keputusan untuk meletakkan jawatan dan mengasingkan diri dari dinasti Zhou. Manakala yang kedua adalah Chuangzu, seorang sejarawan dari dinasti Han yang lahir pada zaman Perang Antara Negara, sebagaimana ajaran Islam yang bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga ajaran Kristian yang bersumberkan Bible. Ajaran Taoisme juga mempunyai kitab yang tersendiri, iaitu yang dikenali dengan Tao Te Ching. Tao Te Ching ditulis oleh Lao Tzu yang merupakan pengasas kepada Taoisme yang pada asalnya bermaksud way, namun diubah kepada the way. Sejarawan mempunyai berbagai pendapat tentang penerbitan Tao Te Ching, namun pendapat yang terkuat adalah pada abad keempat sebelum Masihi. Di dalam buku Tao Te Ching mempunyai 8 bab dengan 5,000 karakter tulisan Tionghoa, dan ianya merupakan kitab asas untuk falsafah dan agama Tao. Tempat ibadah bagi agama Taoisme dikenali dengan nama Miao di dalam bahasa Hokkien. Kebanyakan dibangunkan di gunung-gunung ataupun di bukit-bukit yang tempat yang tinggi. Jika dilihat, ini adalah kuil Tao di Gunung Tayun di Shanxi, China, yang dibina sekitar 1500. Ini merupakan salah satu kuil yang juga berada di pergunungan.
Dalam agama Tao, agama Taoisme bersifat politis, iaitu mempunyai banyak Tuhan, dan mereka juga mempunyai tingkatan-tingkatan Tuhan yang tersendiri. Dan tingkatan yang tertinggi dikenali dengan nama The Three Pure Ones. Sebagaimana Trinity di dalam Kristian dan juga agama Hindu. Peranan Tuhan di dalam agama Taoisme berbeza-beza mengikut peranan masing-masing. Ini adalah the three pure ones yang terdiri daripada tiga Tuhan, iaitu yang bernama Tuhan Tai Ching, Yu Ching dan juga Shang Ching. Ini adalah sembahan Tuhan, the three pure ones yang boleh dilihat di toko ataupun kuil. Dan di antara the three pure ones ini, salah satu Tuhan ataupun dewa yang menjadi kajian saya adalah Tuhan Tai Ching. Tuhan Tai Ching disebut dengan panggilan Dao De Tianxuan, juga dikenali sebagai Grand Pure Ones di kalangan the three pure ones. Kepercayaan penganut Taoisme ialah Tai Ching menjelmakan dirinya di dalam bentuk Lao Zi ataupun Lao Zu, iaitu pengasas kepada agama Taoisme. Tai Ching merupakan penguasa yang paling terkenal dan berusia di kalangan the three pure ones ataupun Taoist Trinity. Sebab itulah dia merupakan satu-satunya the three pure ones yang digambarkan berambut dan berjanggut putih. Manakala dua lagi di kalangan the three pure ones adalah berambut dan berjanggut hitam. Tai Ching telah menjelmakan diri dalam berbagai bentuk di muka bumi dengan tujuan mengajar masyarakat Cina, dan Lao Tzu ataupun Lao Tzu merupakan salah satu jelmaan Tai Ching. Ini adalah simbol Taoisme atau lebih kita kenali dengan Yin dan Yang yang mempunyai makna-makna dan juga tujuan yang tersendiri. Kesimpulan di dalam pembentangan saya pada kali ini adalah Taoisme bukannya agama yang sepenuhnya berunsurkan kepada kepercayaan ketuhanan, tapi ianya juga adalah agama budaya yang berkembang daripada falsafah bangsa Cina yang pada awalnya yang akhirnya dijelmakan dengan aliran keagamaan oleh penganutnya tersendiri. Sekian pembentangan saya pada kali ini. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Zainul Azri dan juga rakan-rakan yang memberikan bantuan dan sokongan kepada saya selama ini. Dan itu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.